Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengurniakan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kita mampu hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Dan kita dapat menunaikan salat maghrib berjamaah yang duduk beraktivitas ya Allah Subhanahu wa taala sambil mendengar peringatan yang disampaikan kepada kita oleh Allah, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh para ulama kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat kebaikan daripada kehadiran kita ini untuk dunia dan akhirat kita insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sambung nama yang ke-78. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala fi ulumihi fi darai amin ya rabbal alamin. Nama yang ke-78 dari penasihat Asmaul Husna ialah Al-Barru. Al-Barru bermaksud yang berbuat baik bagi sekalian hamba-Nya, yang taat dan yang mendurhaka. Jadi nama Allah Ta'ala Al-Barru bermaksud Allah Ta'ala itu sentiasa membuat kebaikan. Berbuat baik, membuat kebaikan bagi sekalian hamba-Nya, sama ada taat ataupun engkar, sama ada beriman ataupun kufur, sama ada Islam ataupun jahiliyah, sama ada mentauhidkan Allah ataupun mensyirikkan Allah. Semua Allah buat baik. Karena Allah buat baiklah kita boleh hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh menikmati rezeki yang dikurniakan oleh Allah Taala kepada kita. Rezeki boleh melihat, rezeki boleh mendengar, rezeki boleh bercakap, rezeki boleh buat kerja, rezeki boleh berjalan, rezeki dapat anak, dapat isteri, rezeki macam-macam. Semua itu dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menandakan Allah Ta'ala ni tak kira. Allah Ta'ala tak berkira dengan kita. Kita nak apa dia bagi. Apa ada nikmat? Wa in ta'uddu ni'matullah. Allah yang kurniakan kepada kita nikmat yang kita kalau nak hitung, kalau kita nak kira satu persatu nikmat yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada kita, la usuha. Allah kata hampa tak larat nak kira. Tak larat. Nama kata larat tu maknanya terlalu banyak nikmat yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada kita. Nah, apa itulah baiknya Allah Ta'ala
kepada kita. Walaupun tak sembahyang, hidup senang lenang, beli makan pakai, tak ada masalah. Umum besar, itu tak sembahyang. Allah bagi. Namrud Fir'aun kufur kepada Allah, mengaku dia Tuhan. Fir'aun, Allah bagi nikmat kepada dia jadi pemimpin, jadi raja besar di Mesir, ramai pengikut. Namrud itu sama, itu siapa? Kufur kepada Allah, tak beriman. Tapi Allah bagi apa sahaja yang diperlukan oleh manusia ini. Allah bagi. Baik keadaan Allah bagi. Sebab itu kita jangan merasanya, kita yang beriman ni jangan merasa takjub, jangan merasa heran pasal depa tu boleh. Padahal depa tak beriman, depa kaya. Aku beriman tak kaya. Yang ini kita kena merasa balik. Karena Allah Ta'ala bagi nikmat kepada manusia ini dengan dua cara. Sama ada dia bagi kepada kita dengan cara kasih sayang, dengan rahmat dia, dengan kasih sayang dia, dengan kerahimannya dia bagi kita nikmat, atau dia bagi kepada kita nikmat dalam bentuk istidrak atau penghinaan. Dia bagi, tapi dalam dua bentuk. Jadi yang kita terima hari ini dalam bentuk mana? Satu, kita suluh diri kita balik. Kita tanya diri kita balik, aku ni beriman tak? Aku ni tunai tak perintah Allah? Aku taat tak? Kalau kita taat, kita beriman, kita bertakwa kepada Allah, Allah bagi nikmat kepada kita, makna Allah bagi dengan kasih sayang. Allah bagi dengan kerahiman. Dia bagi dengan sifat rahim kepada kita. Tapi kalau orang tu tak beriman, orang tu derhaka kepada Allah, kawan Allah, lawan Islam, hina agama Allah, hina surah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi hidup dia sedang, hidup dia kaya, apa dia nak semua dapat. Itu tandanya Allah bagi kepada dia yang dipanggil bagi dengan istidrak. Maknanya Allah bagi dengan penghinaan, bukan dengan kasih sayang. Allah bagi dalam keadaan Allah taklah murka. Mana Allah bagi dengan sifat rahman, bukan dengan sifat rahim. Kalau Allah bagi dengan sifat rahman, dia bagi walaupun jahat. Sebab itu kita yang dapat nikmat ni kita kena nilai. Kita kena empati. Bila Allah bagi nikmat kepada kita, Allah bagi dunia kepada kita, bagaimana kita menggunakan dunia ini? Bagaimana kita menggunakan nikmat yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada kita? Kalau dia bagi dengan kerahimannya, kasih sayangnya, kita akan gunakan nikmat tersebut untuk mengabdikan diri kepada Allah. Mana kita akan jadi orang baik. Dengan nikmat itu kita guna pada jalan yang diperintah oleh Allah. Kita akan guna nikmat itu untuk sedekah, untuk zakat, untuk tunaikan ibadah kepada Allah. Allah bagi kesihatan bagi kita. Kita akan guna kepada sehat ini untuk beribadat kepada Allah, untuk melakukan kebaikan. Allah bagi harta kekayaan kita banyak, kita boleh guna kekayaan itu infak di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna Allah bagi dengan kasih sayang. Tapi kalau Allah bagi nikmat, kita guna nikmat pada jalan yang baik, membagi
Dah ada orang nak berdiri. Allah banyak. Itu semua Allah bagi dengan istidrak. Alhamdulillah. Maknanya Allah bagi itu kita bukan makin dekat dengan Allah, kita akan makin jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Itu yang kita takut, contoh. Takut Allah bagi nikmat, kita makin jauh, kita makin lupa. Dulu waktu susah boleh main masjid, boleh main, cuma boleh main masjid. Bila Allah bagi senang sikit, masjid boleh jalan-jalan senang-senang. Kui kalau dengan kekayaan, kui jauh, tak main Jumaat ni. Ini mak kita akan nampak. Orang tu makin jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu waktu payah, waktu susah, dia boleh baca Quran sehari 3-4 muka, sehari 5 muka. Bila main senang, Quran pun tak ada baca. Kalau dengan ini. Ini tuan-tuan yang kita nak kena tengok, kita nak kena nilai balik. Segala nikmat yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada kita, bagaimana kita gunakan. Sebab itu kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Ketahuilah dunia seisa ini hanya wasilah. Mana nikmat dunia yang Allah bagi kepada kita hanya sebagai wasilah, perantara untuk mencapai keuntungan abadi di negeri akhirat. Itu kata Sayyidina Ali. Makna nikmat dunia yang Allah bagi kepada kita, kekayaan, pangkat jawatan, kedudukan, sokongan manusia, apa yang kita dapat dunia ni, kata Sayyidina Ali, hanya sebagai wasilah, mana sebagai jalan, sebagai perantara untuk kita mencapai keuntungan abadi di negeri akhirat. Jadi kata lagi, dunia ni boleh dijadikan kenderaan untuk menuju kebahagiaan akhirat. Ini kata Sayyidina Ali. Jadi kalau dunia ni kita boleh guna untuk akhirat, alhamdulillah. Memang tujuan Allah bagi dunia kat kita yang tu. Dunia ni jambatan, mazra'atul akhirah, jambatan ke akhirat. Tapi kalau kita tak jadikan dia sebagai jalan wasilah untuk kita sampai ke akhirat, mendapatkan keuntungan dari akhirat, makna nikmat tersebut bukan datang daripada Allah dengan kerahiman Allah, tapi datang daripada Allah dengan istidrak. Alhamdulillah. Begitu kan. Dunia ni kata Nabi boleh jadi kenderaan, dan dijadikan kenderaan untuk menuju kebahagiaan akhirat. Kata Nabi lagi, ia adalah kereta yang membawa ke stesen kehidupan abadi, iaitu akhirat. Maka gunakanlah harta milik kamu untuk tujuan abadi. Guna kekayaan, harta yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada kita, masa harapan diberi oleh Allah Ta'ala kepada kita, kesenangan Allah beri kepada kita, kesihatan Allah beri kepada kita, kedudukan yang Allah beri kepada kita. Kita kena guna untuk tujuan ukhrawi akhirat. Dia kata lagi, jangan biarkan hati kamu ternoda oleh cinta dunia. Jangan kita ternoda dengan cinta dunia. Kalau dunia itu hati kita, dunia akan menguasai kita. Dunia kalau dia dalam hati kita, dia akan kuasai. Bila dia kuasai kita, kita akan makin jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikan Allah. Okay? Allah memberi kita ilmu. Waktu susah, dia boleh ingat Allah. Waktu senang belum tentu. Kita dengan baca Ta'ala.
yang hidup di zaman Nabi, yang hidupnya susah, yang hidupnya kita kata miskin, teh pagi makan pagi teh makan petang. Pakaian tu, pasang tu pakai kenayang, ada pakai kenayang tu, yang tu lah yang bini dia pakai kenayang. Hak dia pakai kenayang tu, hak tu lah bini dia pakai kenayang. Sebab itu bila dia pakai semua bersama dengan Nabi SAW, habis sembahyang, habis dia masuk lagi. Pasal apa tadi bini nak pakai? Dia tak tunggu doa, tak tunggu Nabi. Tinggal satu ketika Nabi tahan dia, lagi balik. Lepas dari sana, dari balik sana, Nabi tahan terus, lagi balik. Tanya, pasal apa dia tidak boleh? Dia kata, ya Rasulullah, yang aku pakai inilah yang bini aku nak pakai. Aku nampak kata miskin. Dia beriman berjemaah bersama Nabi. Tapi bila dia minta Nabi berdoa kepada dia, minta ke Allah lebih kekayaan kepada dia. 3 kali dia minta ke Nabi bangun Nabi doa. 3 kali. Pertama Nabi tak doa, kali kedua Nabi tak doa, kali ketiga bawa Nabi doa. Mana 3 hari berturut-turut dia jumpa Nabi minta Nabi berdoa supaya Allah bagi nikmat kekayaan kepada dia. Bila Nabi doa Nabi mustajab makbul, dia jadi kaya. Senang. Biasa saja. Jadi mula-mula berjemaah juga. Kuih lama, menetih minggu kali. Semua tak ada. Memang. Habis tu, kuih lama kuih kaya. Kuih senang. Kuih libur dalam kekayaan. 2 harta. Kami ada tolong makin untuk biok-biok. Kerana terpaksa dia berpindah dua ke Kota Madinah. Pasal apa? Banyaknya kami ada pula. Kuih kaya. Dia mahu tak main lah. Mudah. Lepas tu, dia kuih karut. Dari makna dia. Lepas tu semayang budak. Asalnya semayang budak. Makna Allah bagi nikmat kepada dia. Dia makin jauh daripada Allah. Ini kita lakukan tentang. Nanti kita tengoklah diri kita dulu, diri kita ada kaku macam tu. Dalam macam tu kita kena berjaga-jaga. Pasal dunia telah menguasai diri kita. Tapi kalau kita makin senang, makin boleh main dia haji, dia haji bersekok. Sekarang tak lah. Mana Allah bagi dengan nikmat tu, kita boleh guna di dalam Allah. Boleh kita guna untuk kebahagiaan negeri akhirat. Jadi pesan Ali, maka gunakanlah harta milik kamu untuk tujuan abadi. Jangan biarkan hati kamu terenggut dan cinta dunia. Cinta dunia satu penyakit. Penyakit yang menjauhkan diri kita daripada Allah. Penyakit buanglah kegilaan terhadap dunia daripada hati kamu sebelum tubuh kamu dikeluarkan daripada dunia. Dunia dan hati kita kena buang. Jangan bagi kita jadi gila dunia, cinta dunia, kufur dunia dengan agama. Buang dulu sebelum Allah Ta'ala buang diri kita daripada dunia mana mati. Maka perlu kita mati, kita nak bersihkan hati kita daripada kata cinta kepada dunia yang menyebabkan kita jauh daripada Allah. Bukan salah cari dunia, tapi jangan cinta dunia. Dunia kita nak cari kepada kita di dunia. Kita perlukan sesuatu di dunia ini untuk kita hidup di muka bumi Allah. Dan dunia ini pun untuk tempat kita beribadat kepada Allah. Kita kena ada pakaian untuk menutup orang nak sembahyang. Kita kena ada duit, kena ada harta untuk kita keluarkan zakat, keluarkan infak di jalan Allah Ta'ala. Kena ada. Jadi jangan sampai dunia menguasai diri. Dan perkenaan lagi, lihatlah orang-orang di dalam lingkungan kamu. Bukankah banyak antara mereka telah melihat dunia? Kamu pasti akan menyusuri mereka
Kerana kematian adalah perkara yang pasti. Kita tengok orang-orang yang hidup pada kita yang mati itu macam mana dia? Adakah mereka mati kadang beriman kepada Allah, kadang bersatu kepada Allah, kadang taat kepada Allah ataupun tidak? Dia beberapa pasti itu saya tengok. Dan orang yang mati itu ni, dia mati lagu mana? Kehidupan dia. Bukan cari salah mereka, tapi kita melihat untuk kita memperbaiki diri kita. Bukan tengok untuk cari salah, tapi tengok untuk kita perbaiki diri kita. Tengok mereka, kita fikir diri, mulut itu. Mulut yang mulia. Tutup mulut, tengok mereka, kita fikir, mereka mati lagu mana? Kita yang nak mati lagu mana? Itu semua benda yang kita nak lakukan. Kadang-kadang kenaan lagi banyak pada kita lagi. Ada orang-orang yang membawa harta kekayaan mereka yang dikumpulkan ke dalam kubur. Nak mati itu dia bawa tak harta dalam kubur. Dia bawa harta mereka di kubur. Betul betul kita. Orang jutawan, orang yang kaya. Orang jutawan. Nanti dia nak baca dengan kebok dia, buka radio dengan ceramah. Dan ceramah itu menekankan tentang cinta dunia, lupakan dunia, cari akhirat. Jutawan ni apa ni yang tidak terima apa ni ceramah mampu. Dia tak ceramah apa ni? Mungkin dia dengki ikut. Orang tu dengki ikut kita kaya. Lepas nak ambil dia tak dapat. Dia pun nak juga. Dia tak dapat. Lepas dengki ikut. Mereka dah senyap. Dia tanya mereka. Bila aku mati tu, boleh tak aku bawa semua harta aku di kubur? Dan bila aku mati itu, boleh aku bawa semua harta aku di kubur? Maka jawab mereka dia, Tuan pergi ke Jepun, semua kita. Di Jepun kan, kau buat duit lain, tak kurang. Dia tak kurang. Tuan PhD Amerika, contoh di mana? Di Amerika. Duit yang contoh aku tak? Begitu dengan beberapa contoh dia lagi. Dan adalah contoh ke Malaysia ni, contoh bawa di Amerika. Agak tak laku tak? Contoh dia jumpa main ni, laku tak? Nak buat duit juga. Begitu Tuhan. Dan Tuhan mati tu. Tuhan nak buat harta Tuhan. Pergi kubur untuk akhirat. Agak tak laku tak? Dia tak kata apa, maknanya dia nampaklah bahawa harta yang dia bawa kan tidak boleh membantu dia untuk dapat jaminan keselamatan dia. Itu banyak masa dia ingat. Dia makna kita ni, mata kita nak mana pun kita tak boleh bawa mati. Mereka kita tukarkan kekayaan kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Allah, zakatnya, sedekahnya, wakafnya dan sebagainya. Apa guna kita? Bila guna untuk dunia kita orang. Karena kita tak boleh bawa harta kita untuk selamatkan diri kita di akhir. Tak boleh. Sebab itu, pesan ini kepada kita benda yang kita inginkan. Pada Allah lagi kita dengan kebaiknya Allah Ta'ala, dengan baiknya Allah Ta'ala kepada kita, Allah lagi nikmat lagi kita banyak. Banyak nikmat Allah lagi. Kita tak nak lagi dah. Tak nak itu, duit ringgitnya, harta rumah pun, tanahnya. Yang macam Allah lagi ini. Semua tu, kalau kita tak guna di dunia ini untuk cari pahala, maka semuanya akan membawa kerugian kepada kita. Sebab itu
Nabi pesan kepada kita, tanya kita, adakah orang yang mati itu dia bawa apa dia dulu? Kalau kita dengar hadis, kita akan mati, yang akan kita ikut kita tiga. Yang pertama, atau yang kedua, amalan kita. Yang ketiga, adik-beradik, kawan-kawan, keluarga kita. Semua apa itu? Dua balik. Ini itu. Yang ikut kita masuk kubur hanya amalan. Adik-beradik balik, kawan-kawan balik. Anak-anak kita balik, bini kita balik, ayah kita balik, semua kita balik. Dia bertinggalkan kita seseorang diri dalam kubur. Kita tahu dia nak kampin lah. Nanti imam kawan kita kami akan tinggalkan engkau seorang diri di alam kubur ini. Jadi kita semua kembali. Sayang macam mana pun, kasih macam mana pun, kita tetap akan tinggalkan orang yang mati dalam kubur seorang ini. Kita tahu lagi. Dia tanya anak kali dua. Sebab dah kali 2 minggu. Kalau bini kau boleh kita mati, dia sebab minggu 2 kan. Lepas tu dia hilang sebab tu dia putus hilang. Dia hilang. Kita ada anak buah anak betul. Dia nak anak lagi cepat. Anak lagi cepat lupa. Dia nak kubur hak malam tu biancang itu kan. Lepas tu tunggu raya pula orang nak tiru. Tunggu raya pula orang nak tiru. Jadi baca lepas tulisan, lepas tu tunggu raya pula. Memang itulah yang berlaku dalam dunia ini. Kita ada duduk. Akan balik keluarga kita ada balik kawan semua balik. Tahu kita, bawa kopi tahu kita. When fire ke apa pun yang ada mahal kita ke harga RM10,000 ke. Semua tu akan ikut di kubur tadi. Tapi yang pertama dari kita amalan yang kita buat pada itu. Jadi amalan ini mana rumah? Amal dia nikmat yang Allah bagi kepada kita. Allah bagi sehat, kita guna kesihatan ini untuk beribadat kepada Allah, sembahyang sunatnya. Banyakkan sembahyang sihat kita lagi yang baca Quran. Allah bagi masa depan, kita guna masa depan untuk berfikir, bertafakur kepada Allah. Bukan duduk nembang. Enggak ada kata dengar kan? Bukan salah kita yang dengar. Sembang tu ukur, tapi jangan tak sampai 2-3-4 jam duduk kedai kopi. Ni kadang duduk kedai kopi, sembang. Sampai insyaAllah, sampai pukul 11-12 tak balik view. Makna kita buang masa. Lapang yang diberi oleh Allah kita tak manfaat. Sembang tak tengah jam yang gambar beronok lah, ukur. Cukup boleh balik kan? Jangan sampai 3-4 jam duduk kedai kopi. Pasal nikmat Allah bagi terlapangan masa tu bukan untuk berbuat kosong. Allah bagi bagaimana kita nak guna. Kita manfaatkan untuk beribadat kepada Allah. Balik rumah baca Quran, tengok kitab. Buat apa yang betul, yang baik, yang mendatangkan kebaikan kepada diri kita untuk akhirat. Allah bagi harta, kita banyak. Nikmat harta Allah bagi. Kita kerja, gaji bulanan RM5,000. Kita guna untuk apa? Ada orang RM10,000. Gaji sebulan RM10,000. Banyak RM10,000. Tapi is tak cukup lah. Pasal Pak tak ada keberkatan. Dan kita tak guna di jalan Allah Ta'ala. Yang dia fikir duit ni bagi makan anak bini aku, lebih simpan bank. Lebih tu, jangan lah. Biar lebih, cukup dia. Beli tanah ni pun harta. Ni ada orang, bukan orang ni. Kita dengar,
Terima kita tahu kawan kita dengar kita beliau ngomong ini, beliau ngomong ada rumah, beliau ngomong lagi. Ibu apa? Dengar berita pula. Ya Allah, kita dengar. Di mana ada itu? Padahal Allah bagi nikmat bukan untuk ini. Bukan untuk kita berbangga-bangga bahawa kita ni kaya, kita ni senang, kita ni hebat, kita ni pandai belajar duit. Tapi Allah bagi nikmat, tengok bagaimana kita gunakan nikmat tersebut, kekayaan tersebut, harta tersebut untuk infak di jalan Allah. Mimma razaqnahum yunfiqun. Itu sifat orang beriman yang kita baca surah Al-Baqarah. Nah, mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka memanjakan rezeki yang kurniakan kepada mereka yunfiqun di jalan Allah Taala. Allah berhubungan. Ni bila dengar tahu orang nak buat masjid pergi dari RM50, padahal dia bem juta. Orang tu ribu bagi RM50. Orang susah pun bagi RM50. Nanti di kampung saya satu orang dia tak kerja, dia bejas tu. Tu orang semua tak dapat keluar. Jadi kita minta sumbangan untuk buat masjid, untuk maulid Nabi, untuk program-program masjid. 50 paling kurang dia beri. Dia pejas tuan. 50 berapa boleh? Nanti dia. Saya nak tahu dia. Dia beri dia. Penilaian kita terhadap nikmat yang Allah bagi kepada kita. Jadi maknanya apa? Kita nak kena guna. Betul, Imam Sayyidina Ali pesan kepada kita. Harta tidak iringi manusia ke yang lain. Yang menemaninya adalah amal soleh. Yang ini. Lalu kata Sayyidina Ali, lalu apakah yang sudah kamu persiapkan untuk kehidupan di alam kubur? Kita siapa untuk hidup di alam kubur? Tuan-tuan, ini benda yang kita nak tengok, nak nampati. Pasal Allah Ta'ala tu maha baik, dia bagi kita nikmat rezeki cukup banyak. Walaupun kita tak sembahyang, walaupun kita lawan Allah lagi. Tapi kita yang beriman, kita apa yang Allah bagi kepada kita adalah Allah bagi dengan kerahimannya. Dan kita harap kita boleh guna semua nikmat Allah Ta'ala itu untuk kita berbakti kepada Allah. Mana guna nikmat untuk berbakti kepada Allah. Maka barulah kita akan selamat dunia, mendapat keberkatan daripada Allah, selamat akhirat, terlepas daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu daripada kita ada sedikit peringatan. Kalau kita tengok maksud dalam kitab Asmaul Husna ni, apa makna al-baru? Dia kata al-baru adalah sumber segala kebaikan. Al-baru kata ya, sumber segala kebaikan. Maknanya semua kebaikan kita dapat ni sumbernya daripada Allah Ta'ala yang bernama al-baru. Daripada Allah yang sentiasa melakukan yang terbaik. Allah sentiasa buat yang terbaik untuk kita. Allah cipta kita sebagai manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebalik-balik dia. Allah jadikan kita manusia sebalik-balik dia. Allah bagi kita nikmat rezeki dengan yang terbaik. Makan cukup, pakai cukup, semua cukup. Kalau tak cukup tu Allah bagi kita, itu maknanya kita ikut nafsu. Orang yang merasa tak cukup dengan apa yang dia dapat, itu orang yang ikut nafsu. Sebab itu kita mengaji, kita tak tahu dia ada kita sifat pona. Sifat pona itu nak bagi kita rasa syukur dengan nikmat yang Allah bagi kepada kita. Sikit, jangan sikit, banyak tak apa-apa. Tiap yang Allah bagi itu adalah yang terbaik untuk kita. Bagaimana kita mengolah akan iman kita. Menggunakan nikmat itu lebih baik. Kalau banyak kita guna lagu mana? Sikit kita guna cara mana? Itu balik kepada bagaimana kita menguruskan nikmat Allah lagi berdasarkan iman yang ada dalam diri.
Yang kata lagi, Al-Barni yang agung dan memberi kebaikan kepada segala makhluk. Allah Ta'ala bagi nikmat, bagi kebaikan kepada semua makhluk. Tuan-tuan, itu maksud yang ada dalam kitab Zikir Asma'ul Husna. Ini mudah-mudahan sedikit apa yang kita sampai memberi kebaikan kepada kita untuk kita memahami betapa Allah Ta'ala itu Maha Baik yang sentiasa tidak lokek memberikan nikmat kepada kita. Cuma kita kena ingat, ada kala yang kita minta Allah tak bagi. Allah tak bagi bukan kerana Allah meluas, tapi kerana Allah sayang kepada kita. Ada hikmah yang mungkin kita tak nampak, tapi Allah tak bagi. Kadang-kadang kita minta Allah bagi lambat. Allah bagi lambat. Sebab ada hikmah. Ada yang kita minta Allah bagi cepat, ada yang Allah bagi lambat, ada yang Allah tak bagi. Allah bagi bila? No, Allah bagi akhirat itu. Allah bagi tak akhirat itu. Yakinlah. Apa yang kita minta Allah akan bagi. Semua cepat, lambat, tak bagi, ke dunia bagi akhirat. Itu kita kena yakin. Pasal Allah sebut, Udu'uni astajib lakum. Allah kata, jadi kita kena yakin. Jadi maknanya Allah ni dia bagi. Cuma cara Allah bagi ni kadang-kadang kita tak sedar. Kadang-kadang kita minta A, Allah tak bagi A, Allah bagi B. Mana Allah suka. Kalau Allah bagi A, mungkin kita jadi tak elok, Allah bagi B. Dia Allah ikut. Tak bagi tak Allah bagi. Kerana Allah suka. Kita minta anak-anak lelaki, tak Allah bagi anak perempuan. Nikah kira-kira dapat anak perempuan juga. Yang kita pun kita nak lelaki doa. Tapi Allah bagi perempuan juga. Mesti ada sebab. Bukan saja Allah. Semua yang Allah buat ada hikmah dia. Cuma dia balik kepada bagaimana kita menilai. Ada orang nikah, sentiasa dapat lelaki, dan perempuan tak dapat. Lah, dia dapat nampak anak lelaki. Ustaz Muhammad anak semua perempuan. Lah tadi. Hak dekat dalam lelaki. Biasanya dah ada dia ni. Tak ada aku dia dah. Tak ada aku. Nak tahu mana kan? 7 perempuan sama lelaki. Padahal dia nak lelaki lama lah. Tapi Allah bagi yang lelaki. Allah lihat ada semua yang tidak tahu. Saya nak aman. Tapi sekarang sampai 2 lelaki, 3 lelaki orang buat. Tak tahu aku kena nikah ni. Tak tahu lah. Aku dah kena nikah ni. Jadi sekarang ni tak ada cerita lah. Bukan tak mau nikah. Tak ada cerita nak nikah lain. Mari setiap pada yang itu. InsyaAllah. Jadi mana kita nak ujian Allah bagi pada ini. Jadi kita kena terima. Kita kena akui dengan beberapa. Sebab kita kena ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, itulah maksud daripada nama Allah Ta'ala Al-Bari. Dan kita tengok bagaimana nak beramal dengan nama Allah ni Al-Bari. Yang pertama kita baca Ya Babu ni 100 kali setiap hari. 100 kali setiap hari. Waktu mana? Kurang. Waktu mana kan? Tapi awalnya di tengah-tengah malam aku dan Pansyok tengah malam tengah malam waktu kita bangun tengah malam tu itu paling baik, waktu yang paling baik lah baca 100 kali. InsyaAllah kita niat kita supaya Allah bersihkan atau sucikan hati kita daripada sifat-sifat mazmumah. Minta Allah bersihkan diri kita sifat-sifat mazmumah dan jauhkan kita
daripada segala kebimbangan. Bimbang pasal susah hati, minta Allah. InsyaAllah. Sari saat ini. Minta Allah bersihkan hati dia kepada Allah dan jauhkan dia daripada segala bentuk kebimbangan, kekhawatiran. Tak ada masa hati yang boleh ke tak boleh ke. Itu bimbang kita nak buat. InsyaAllah aman. Yang kedua, minta Allah akan jauhkan kita daripada kesesatan. Minta Allah jauhkan kita daripada kesesatan. Dalam keadaan yang jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi baca yang baru ni 100 kali juga. Sehari. Ini kita banyak lah tadi kan. Kemudian kalau orang tu ataupun kita sendiri kuih lama jauh daripada Allah kita fikir ya Allah aku ni makin teruk. Maka baca ya baru sekali kali dan ayat ambil ayat kita baca ambil ayat dan kita minum. InsyaAllah Allah akan kembalikan kita sokongkan jalan. Kalau kita tengok orang lain, anak-anak kita tengok kuih liang kan. Anak-anak kita kuih liang memang tak mau lagi betul pada kuih liang. Baca yang berbanyak Fatihah tadi, betul baca yang bersatu kali ambil ayat bagi dia minum. InsyaAllah Allah akan minum. Kemudian yang ketiga, kita nak selamat daripada sebarang musibah dalam perjalanan kita dalam musafir kita, untuk diri, untuk keluarga kita. Kita nak selamatkan diri kita daripada sebarang bencana, sebarang bahaya dalam perjalanan kita dalam musafir kita. Untuk diri, kalau kita keluar rumah, kalau kita keluar keluarga, untuk keluarga. Supaya kita selamat pergi dan balik dalam perjalanan. Jadi baca yang baru beberapa kali bilang gaji 3, 5, 7, 9, 11 sebelum kita keluar rumah. Sebelum kita keluar rumah baca yang baru tu ada bilangan gaji 3, 5, 7, 9, 11. Kadang-kadang sudah banyaknya. Kalau tak ada kita tak mana jalan. Kemudian baca bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Baca ya baru kata 3 kali. Berarti bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Kali itu pula insyaallah. Kalau boleh itu kalau kita keluar satu kelompok kita baca lengkap. Satu kelompok kita baca baca. Kita patah umur dan kita baca teman-teman. Anak kita yang tidak umur, kemudian pulang. InsyaAllah. Jadi itu 3 amalan. Jadi pertama pada bernama dia baru ini insyaAllah. Jadi mudah-mudahan Allah akan berikan kebaikan kepada kita untuk dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Wa al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil. ربنا تقبل لنا وبين قلوبنا بالحق انت خير الفاتحين. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. اللهم اجعلنا بلدنا قولا فيتبعون احسنه. اللهم اطلع علينا فتحا عارفنا بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا يا ذا الجلال والاكرام. ربنا اتنا لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.